Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pelajar-pelajar tingkatan 2 bersama saya lagi, Cikgu Abang Hashim bin Abang Said. Dan hari ini kita melihat tajuk yang seterusnya untuk pelajar tingkatan 2. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian kena fahami, kena banyak membaca. Yang paling penting ialah semangat untuk belajar. Walaupun kita belajar dalam keadaan yang jauh sekarang ni, sebab kita menggunakan kaedah PDPR, kita menggunakan video dan juga kita boleh berkomunikasi di dalam WhatsApp, pertanyaan, soalan, menjawab dan sebagainya. Apa yang penting ialah pelajar ada kesungguhan untuk terus belajar sejarah dan banyak membaca, buat ulang kaji, tengok video-video yang ada di YouTube dan sebagainya. Ini adalah cara untuk kita mengingat, memahami apa yang kita pelajari. Jadi video pengajaran pada hari ini yang kita akan buat adalah video pengukuhan sebenarnya. Sebab sebelumnya kita telah melihat tajuk-tajuk sebelumnya. Dan topik hari ini bab 1.1 iaitu konsep alam Melayu. Okey. Apa itu alam Melayu? Di manakah alam Melayu? Dan kita kena tahu apa itu alam Melayu sebenarnya. Konsep alam Melayu menurut dalam buku teks kita ni, ia dikatakan satu kawasan kepulauan dan tanah besar di bahagian benua Asia, di tenggara benua Asia. Ada juga nama-nama lain, ada juga yang mengatakan alam Melayu, Kepulauan Melayu, Dunia Melayu, Nusantara Melayu dan macam-macam lah nama lain. Asalnya dikatakan alam Melayu ini sebenarnya adalah kawasan yang terletak di kawasan pentas Sunda. Tapi di mana pentas Sunda ni? Pernah tak kita dengar pentas Sunda ni? Tapi kita dah belajar benda ni sewaktu di Ikatan 1 dulu. Baiklah, kita tunjukkanlah bagi siapa yang lupa ni. Okey, inilah peta dia. Cuba kita lihat. Peta Sunda ni, inilah kawasan peta Sunda tu. Pentas Sunda ni. Yang ini kawasan, baik saya akan lukis ni. Ni dalam bulatan itu. Kawasan yang berwarna biru, yang warna hijau ni dan putih ni. Dulunya adalah satu daratan yang luas. Rata, kawasan yang luas. Apabila perubahan alam semula jadi ini menyebabkan terbentuknya keadaan seperti sekarang ini, seperti pulau-pulau yang ada ni, seperti yang kita nampak pada hari ini, ya. Dulu inilah dia pentas Sunda, satu kawasan yang sangat luas dan alam Melayu ini terdapat di sekitar inilah. Okey. Baiklah. Alam Melayu juga dikatakan satu kawasan masyarakat yang mempunyai tamadun yang sama, kepercayaan, asal-usul, budaya dan masyarakat. Dan kita boleh lihat dalam banyak konsep, aspek seperti geografi, bahasa dan juga budaya dia. Maksudnya alam Melayu ni kita boleh lihat keadaan geografinya yang sama, bahasanya hampir sama dan budayanya pun hampir-hampir sama. Baik, alam Melayu kalau kita lihat dari sudut geografi, terdapat beberapa tokoh yang memberi pendapat tentang alam Melayu ni. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Syuhaimi Nik Abdul Rahman ni beliau mengatakan alam Melayu ni meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua Nugini, Australia, New Zealand, Pulau Pasifik dan Taiwan. Ada tokoh lain seperti Abdul Hadi Haji mengatakan bahawa alam Melayu ni merupakan suatu lingkungan geografi yang luas, meliputi Kepulauan Melayu hingga Selatan Thai. Okey. Ya, di dalam sejarah alam Melayu. Okey. Kita lihat next pula siapa lagi tokoh ni.
Okey. Profesor Tan Sri Datuk Dr. Ismail Hussein, dunia Melayu ni katanya meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Keram, Malaysia, Indonesia, termasuk Brunei dan Filipina. Ini yang dikatakan oleh Dr. Ismail Hussein. Okey, inilah kawasan dia. Kalau dari pendapat orang barat, Alfred Russel Wallace, beliau mengatakan bahawa Kepulauan Melayu ni meliputi Tanah Melayu dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua Nugini. Ini pandangan beliau lah. Tengok dia. Ini peta Sunda ni yang di dalam bulatan itu. Dan satu lagi, Profesor Dr. Ding Cho Ming, beliau mengatakan dunia Melayu ini merupakan sebuah kawasan yang luas, meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina. Kawasan tu saja pandangan beliau lah. Ada banyak pandangan lah tentang alam Melayu ni. Itu dari segi geografi. Alam Melayu juga selain pada geografi dia begitu, dari sudut bahasa pula ada banyak persamaan. Okey. Konsep bahasa dia seperti konsep alam Melayu ini juga dilihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Okey. Ni bahasa Melayu ni tergolong dalam bahasa Austronesia yang merupakan antara 200 bahasa yang telah dipertuturkan di alam Melayu. Bunyi dia lebih kurang sama je. Okey, bahasa Filipina dengan bahasa Melayu sendiri ada banyak persamaan dia. Okey, termasuklah bahasa yang berkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Ni lagi ada beberapa contoh ni. Ada banyak sebenarnya ni, tapi ini antara contohnya. Bahasa Malaysia, Indonesia, bahasa Brunei, Filipina, orang Melanau dekat Sibu, Sarawak dan Kadazan Dusun, Sabah. 4, 4, 4, 4. Tengok, semua tu dia punya persamaan tu. Kalau 5 tu 5, 5, 5, 5, 5, 5. Banyak persamaan dia. Ini contoh dia. Okey. Wah, tahu. Okey. Okey, ini meliputi di bahasa Melayu yang terdapat di Malaysia, di Jawa, di Indonesia. Melayu dengan Brunei ni dengan Malaysia ni dekat lah ya. Tapi Tagalog tu di Filipina pun ada persamaan banyak juga. Okey. Okey. Bahasa Melayu juga digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu ni yang gemar belayar ni, dia pergi dari satu tempat ke satu tempat, telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ni ke alam Melayu. Okey, tambahan pula sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa Melayu ini diterima di bahasa Melayu, di alam Melayu. Okey, pandangan tokoh ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu ni meluas di kawasan persekitarannya. Baik, yang ketiga ni kita lihat tentang budaya pula. Persamaan budaya serumpun yang merangkumi bahasanya, baik dengan tulisannya, struktur sosialnya dan sebagainya. Okey, begitu juga dalam bidang kesenian, dalam pembuatan gangsa, mempertahankan diri silat di Indonesia dan di Malaysia. Okey, wayang kulit wujud di Kelantan, di Jawa. Okey, ada persamaan. Dia ada di Thailand pun ada juga. Cikgu tunjukkan ke awak. Ini baik, adalah kita nak tunjuk juga satu seni gamelan persembahan. Ini gamelan. Betul lah yang kita ni lah ni. Konsep alam Melayu ni ada persamaan. Ada gangsa, seni ada dan budaya. Cuba kita tengok ada contoh. Wah, ni dia. Ini digunakan. Kat maktab pun ada kan set ni. Ini yang Melayu version. Kita tengok pula gamelan di mana? Di Indonesia. Macam mana dia? Sama tak?
gamelan di Indonesia. Alat biasa, alat lebih kurang sama macam gamelan kita. Mungkin dia punya tone je berbeza kan. Jadi sebenarnya kan gamelan itu kan akar katanya Gamelan. Kita tengok yang lain. Kita tengok mana gamelan di Thailand. Macam mana rupa gamelan kat Thailand? Ini Thailand alat dia lebih kurang sama. Ini pun antara alat seni persembahan tradisional dia yang sama sebenarnya macam kita juga. Thailand pun ada gamelan ni juga. Okay, next, bagaimana pula? Kita tengok dekat Filipina. Filipina pun ada gamelan. Ini di Filipina dia dikenal sebagai kulintang. Dekat Sabah pun ada kita panggil kulintangan. Dia lebih kurang sama. Next, kita tengok kat mana pula? Kita pergi tengok kat Cambodia. Ada tak gamelan di Cambodia? Ini di Cambodia Kat Cambodia ni bersempadan dengan Thailand. Jadi alat muzik, alat lebih kurang sama macam di Thailand kan. Cambodia pun ada juga. Dari video tadi kita dapat tahulah persamaan yang ada di alam rumpun alam yang sama. Ketika pelajar-pelajar sekalian, kalau kita lihat banyak persamaan yang ada di alam Nusantara Melayu ni. Apa yang ada di Malaysia terdapat juga di Indonesia. Contohnya batik. Contohnya kita tidak dapat mengatakan batik itu hanya ada di Indonesia. Tidak boleh disebut di Malaysia, tidak boleh. Kita ada persamaan. Walaupun teknik batiknya berbeza. Itu dari segi budaya dan pakaian. Contohnya dari segi tradisi, dari segi bahasa, dari segi geografi, kita di kawasan Nusantara ni banyak persamaan. Oleh itu, cukuplah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kepada semua-semua pelajar. Kepada semua pelajar, beri perhatian, ingat, teruskan belajar, buat latihan yang diberikan dan jangan lupa jaga keselamatan diri, jaga kebersihan. Sampai jumpa lagi bersama dengan Cikgu Abang Hashim dan Abang Said. Terima kasih. Bye.